Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan berlangsung bermula jam 8.30 malam nanti. Pasukan Wolves akan bertemu dengan pasukan Spurs. Arsenal akan menentang pasukan Burnley. Crystal Palace akan menentang pasukan Everton. Manchester United akan menentang pasukan Luton. Dan Bournemouth akan menentang pasukan Newcastle pada jam 1.30 pagi esok. John Stones terlepas asing di Stamford Bridge. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, mengesahkan dan John Stones akan terlepas asing di Stamford Bridge pada hujung minggu ini akibat masalah kecederaan dan terpaksa dikeluarkan pada separuh masa ketika asing UCL menentang pasukan Young Boys dipercayai mengalami masalah kecederaan ototnya. Guardiola juga memberitahu yang kecederaan yang dialaminya itu tidak begitu serius, tetapi berkemungkinan besar yang dia juga akan terlepas asing menentang Liverpool pada 25 November nanti. Seorang lagi tonggak utama pasukan, iaitu Kevin De Bruyne, kini sedang berada pada fasa akhir proses pemulihannya dan dijangka akan kembali beraksi sebelum penghujung tahun ini. De Bruyne tidak beraksi sejak bulan Ogos yang lalu, sejak menjalani pembedahan untuk memulihkan kecederaan hamstringnya. City kini berada dalam momentum terbaik untuk turun menentang pasukan Chelsea selepas berjaya melahirkan diri kepusingan kalah mati Liga Juara-Juara Eropah buat kali ke-11 secara berturut-turut. Masalah kecederaan yang melanda pasukan Spurs semakin membimbangkan Postecoglou. Ketua jurulatih pasukan Spurs, Ange Postecoglou, mengesahkan yang dua tonggak utama pasukan, iaitu James Maddison dan Mickey Van de Ven, hampir pasti tidak akan beraksi sehingga tamat tahun ini. James Maddison dan juga Mickey Van de Ven terpaksa dikeluarkan sebelum separuh masa pertama tamat, semasa mereka tewas kepada pasukan Chelsea tempoh hari, memberikan gambaran dan situasi buruk sedang melanda King Spurs pada ketika ini. Maddison dipercayai mengalami masalah buku lali, manakala Van de Ven telah mengalami masalah hamstring. Dua lagi pemain yang sudah pasti tidak akan diturunkan pada minggu ini adalah Cristian Romero dan Udogie yang digantung perlawanan akibat menerima kad merah. Seorang lagi pemain yang masih belum dapat diturunkan adalah penyerang mereka, iaitu Richarlison, yang telah menjalani pembedahan untuk memulihkan masalah groin yang dihadapinya. Sir Jim Ratcliffe semakin hampir jadi sebahagian daripada Manchester United bila dia terkena United Kingdom. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan mengutamakan pemilihan saham minoriti yang ditawarkan oleh keluarga Glazer menjelang rehat sempena Asia Antarabangsa nanti. Sir Jim Ratcliffe, yang juga pemilik Ratcliffe Innes Group, dijangka akan membayar sekitar 1.25 bilion untuk 25% saham di Manchester United. Selain itu, beliau juga akan mengambil alih bahagian operasi pasukan bola sepak Manchester United. Ratcliffe Innes Group juga memiliki saham dalam pasukan Formula 1 Mercedes serta dua lagi kelab bola sepak, iaitu Nice di Ligue 1 dan Lausanne di Switzerland. Mauricio Pochettino didedahkan bila Christopher Nkunku akan kembali bersama pasukan. Mauricio Pochettino juga pengendali pasukan Chelsea mendedahkan yang penyerang mereka iaitu Christopher Nkunku akan kembali bermain selepas berakhirnya international break nanti. Nkunku yang terpaksa berehat panjang selepas mengalami kecederaan lutut semasa aksi pramusim tempoh hari, kini sudah kembali menjalani latihan berasingan daripada skuad dan itu merupakan satu perkembangan yang terbaik untuknya. Chelsea menjangkakan yang pemain tersebut akan diturunkan semasa perlawanan suku akhir Carabao Cup menentang pasukan Newcastle United pada 20 November nanti. Seorang lagi pemain yang akan kembali bermain dengan skuad utama adalah Romeo Lavia yang sudah pun mula menjalani latihan bersama pasukan pada ketika ini, tetapi bukan secara intensif. Kedua pemain tersebut dijangka akan kembali memperkuatkan pasukan sebaik saja tamat international break selama 2 minggu nanti. Erik ten Hag akui tidak gembira dengan prestasi Marcus Rashford pada ketika ini. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, memberikan kenyataan di mana dia akui yang dia tidak berpuas hati dengan prestasi Marcus Rashford pada ketika ini. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab bersama wartawan menjelang pertemuan mereka dengan pasukan Luton Town malam nanti. Beliau juga memperjelaskan yang Rashford sendiri berasa tidak puas hati dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini dan ia juga memberikan kesan yang sama kepada rakan pasukan yang lain. Walaupun sedang berada dalam prestasi yang kurang memperasankan, Rashford masih lagi mendapat panggilan daripada Gareth Southgate untuk mengemudi jentera serangan pasukan England dalam aksi pusingan kelayakan Euro untuk tahun 2024 nanti. Rashford menjadi tunjang utama pasukan ketika musim pertama Ten Hag selaku pengendali pasukan United dengan merekodkan 30 jaringan dalam kesemua kejohanan yang mereka sertai. Insiden kad merah ketika aksi menentang pasukan Copenhagen tempoh hari menyebabkan dia semakin berada di bawah tekanan.
Al-Hilal mahu pecat Neymar. Pasukan Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, mahu menamatkan kontrak bintang Brazil iaitu Neymar Jr. selepas pemain tersebut mengalami kecederaan ACL baru-baru ini. Neymar mengalami kecederaan tersebut ketika beraksi mewakili negaranya dalam kempen pusingan kelaikan Piala Dunia menentang pasukan Uruguay. Langkah itu diambil selepas pasukan Al-Hilal tidak dibenarkan untuk mempunyai lebih daripada 8 pemain luar untuk mewakili pasukan mereka, dan sekiranya mereka berjaya menamatkan kontrak Neymar, mereka berpeluang untuk membawa seorang lagi pemain baru bagi mengisi slot yang ditinggalkan oleh pemain tersebut. Selain Neymar, Al-Hilal mempunyai 7 lagi orang pemain berstatus bintang antarabangsa seperti Yasin Bonu, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Serge Milinkovic-Savic, Alexander Mitrovic, Malcolm dan juga Michael. Jurgen Klopp akui trend mungkin midfielder yang mereka mahukan. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, akui yang trend Alexander-Arnold merupakan seorang pemain tengah yang mereka cari selama ini. Tetapi dia masih percaya yang posisi terbaik pemain itu juga adalah di bahagian pertahanan pasukan. Klopp juga menyedari versatility pemain tersebut dan berpotensi besar untuk menjadi pemain tengah, tetapi beliau tidak mahu menggunakan sepenuhnya keadaan tersebut. Perkara ini bertentangan dengan pendapat beliau sendiri ketika trend diletakkan selaku pemain tengah ketika beraksi bersama dengan pasukan England pada 2 tahun yang lalu. Semasa menentang Andorra di mana kelab berpendapat tidak perlulah untuk menekan posisi pemain pertahanan untuk cuba beraksi di bahagian tengah. Trent kini beraksi secara hybrid bersama pasukan Liverpool dengan pada bahagian permulaan dia akan berada di bahagian pertahanan kanan dan perlahan-lahan akan masuk ke bahagian tengah ketika Liverpool sedang menguasai bola dan melakukan serangan. Gareth Southgate jelaskan mengapa Raheem Sterling tidak dipanggil untuk mewakili pasukan England. Gareth Southgate memperjelaskan situasi yang sedang melanda Raheem Sterling pada ketika ini yang tidak dipanggil untuk beraksi bersama pasukan England. Walaupun dia sebenarnya mempamerkan aksi yang cukup baik ketika bersama dengan pasukan Chelsea, Southgate juga memberitahu yang pintu untuk Sterling menyertai pasukan England masih belum tertutup dan dia perlu berusaha dengan lebih keras lagi. Southgate juga sudah mempunyai pemain pilihannya sendiri pada ketika ini dan adalah mustahil untuknya mengosongkan satu lagi tempat untuk dia membawa masuk Sterling dalam pasukan kedalamnya. Kali terakhir Raheem Sterling beraksi dengan pasukan kebangsaan England adalah pada pusingan suku akhir Piala Dunia 2022 di mana mereka telah tewas 2-1 kepada pasukan Perancis. David Moyes akan pertimbangkan lanjutan kontrak bersama pasukan West Ham jika ditawarkan nanti. David Moyes dan juga pengurus pasukan West Ham akan mempertimbangkan dahulu lanjutan kontrak jika ditawarkan oleh pasukan. Kontrak beliau akan tamat pada penghujung musim nanti dan dia masih belum menerima apa-apa tawaran daripada pasukannya itu. Dia berjaya membawa pasukan West Ham terbang tinggi dalam aksi di peringkat Eropah tetapi agak bergelut dalam saingan domestik. Juga tidak menolak jika ada seorang yang mahu menggantikannya nanti. Antara nama yang disebut-sebut bakal menggantikannya nanti adalah bekas pengurus pasukan Chelsea iaitu Graham Potter. Manchester United tidak akan lepaskan Varane. Manchester United dilaporkan tidak akan melepaskan pemain pertahanan mereka iaitu Rafael Varane walaupun mereka tahu yang dia sedang dikaitkan untuk ke Liga Pro Arab Saudi. Dia dilihat semakin kerap memanaskan bangku simpanan dan memberikan ruang kepada gandingan Harry Maguire dan juga Jonny Evans atas faktor taktikal. Chelsea sertai saingan untuk dapatkan Florian Wirtz. Chelsea dikatakan akan menyertai saingan untuk mendapatkan pemain pasukan Leverkusen iaitu Florian Wirtz. Pemain tersebut sudah dikaitkan dengan pasukan Liverpool sebelum ini dan mereka perlu menanti sehingga musim panas depan untuk cuba mendapatkannya. Ejen Erling Haaland nafi adakan rundingan dengan Real Madrid. Ejen kepada bintang pasukan Manchester City iaitu Erling Haaland menafikan yang dia ada mengadakan rundingan dengan kelab gegasi pasukan Sepanyol iaitu Real Madrid tentang potensi perpindahan pemain itu di sana nanti. Isu ini timbul selepas ejen itu dilihat berada di Santiago Bernabeu semasa menyaksikan Real Madrid menang 3-0 ke atas pasukan Braga dalam aksi peringkat kumpulan UCL beberapa hari yang lalu. Arsenal tetap berminat dengan Douglas Luiz. Arsenal masih berharap untuk membawa masuk pemain tengah Aston Villa iaitu Douglas Luiz ke Emirates pada jendela perpindahan nanti. Mereka berhasrat mahu menggantikan Luiz dengan Thomas Partey yang kerap kali mengalami masalah kecederaan pada musim ini. Liverpool tidak akan layan permintaan pasukan Paris Saint-Germain. Liverpool dikabarkan tidak berminat untuk menerima sebarang tawaran daripada pasukan Paris Saint-Germain yang pada ketika ini sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan mereka iaitu Ibrahima Konate. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.